Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala walidayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma insyaallah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman dalam apa yang bakal kami pelajari insyaallah supaya dapat kami manfaatkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kami dan siapa saja yang ingin berguru dengan kami. Amin. Okay, friends, welcome back to the third session. Third out of 4 sessions. So we are getting further and further uphill. So it is going to be a little bit uphill task. So I hope all of you can benefit from this session. If you have any doubt, please ask question. Pelajaran akan menjadi semakin sukar kalau kita tak mengikuti daripada awal. So I hope, saya harap sangat antum sudah melihat video melihat video yang sesi pertama dan yang kedua dan dapat memahami apa yang telah kita kongsikan pada sesi-sesi tersebut. Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga, iaitu level 3 out of 4 levels in the tilawah for parents and guardians. Saya juga berterima kasih kepada penaja. Penaja ini seorang pasangan suami isteri yang menaja dengan secara mendadak saya terperanjat. Dia masukkan $1,000 untuk saya buat program apa-apa saja program kata dia asalkan mengenai Quran. So inilah saya buat ni. Saya buat ni. Dan bakinya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Mudah-mudahan kita doakan semoga mereka mendapat pahala ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, sekarang kita mula pada muka surat 51, page 51. Ini berhubung dengan hamzah wasal. Ingat tak pada minggu yang lepas, sesi yang kedua, kita ada sebut pasal hamzah wasal. Ada seorang peserta beritahu saya, "Ustaz, ni apa?" Oh, saya lepas pandang, tapi itu diselitkan sahaja. Hari ini kita akan belajar khusus tentang hamzah wasal. Okey, khusus tentang hamzah wasal. Bagaimana nak memberikan baris. Kalau kita mengikuti kitab-kitab yang lama, yang imla'i, dia akan beri baris sendiri. Dia tak ada hamzah wasal, dia akan beri baris. Tapi itu tidak menepati hukum rasam Usmani. Rasam cara penulisan mengikut rasam Usmani. Rasam tu penulisan. Okey. Ada sebab-sebab tertentu kenapa kita dahulu tidak belajar itu. Sebab apa? Ilmu itu tak sampai secara menyeluruh di seluruh semenanjung sebenarnya, dan beransur-ansur diselidik semula oleh para pengkaji Al-Quran, dan mereka melihat kita ni sebenarnya belajar imla'i, which is not so accurate lah. So kita kena belajar rasam Usmani yang banyak memberi kemudahan bagi kita. It makes things very easy for us by looking at the sign, dengan melihat tanda-tanda. Seperti yang ini, muka surat 51 kawan-kawan sekalian. Okay, let me just show you this. For example, nampak ni? Can you see that? Yang warna hijau ni. Ini namanya hamzatul wasal. Hamzah wasal. Ni saya dah tanda kat sini, hamzah wasal. Okay. Hamzah wasal ni ada dalam Al-Quran banyak tempat. Banyak tempat. Okay. Dia menandakan kita tidak sebut dengan baris seperti biasa. Ini cuma bila kita nak mula. Nak mula kan macam mana nak lebih baris. Sebab apa? Dia ada huruf ataupun kalimah yang datang lebih awal di sini. Okay. Ada kalimah-kalimah yang awal yang menyambung pada kalimah ini. Sebagai contoh. Seperti kita datangkan waw. Wal basiru.
wal basiru. Okay, wal basir. So asalnya al basir. Tapi kalau dalam resam yang imla'i tu, kita akan dapat di sini nanti dia ada tanda baris atas dia bagi. Ada tak ada resam musma, ada tak ada ni hamzatul wasal. Okay? Okay, supaya tidak mengelirukan, saya padam ni balik. Saya padamkan balik. Jadi, sebagai penerangannya, ada setengah-setengah kalimah dia menggunakan hamzatul wasal. Okay, make use of hamzatul wasal. So, hamzatul wasal ni kalau kita nak mula daripada sini, how to ibtidak they call it, mulakan, ibtidak. Okay, ibtidak. Dari sini, macam mana nak mula dia? Tak tahu, tak ada baris ni kan. So, yang ini semuanya diberi fathah. You see that? Saya circlekan fathah. Jadi kita beri baris atas. Fathah adalah baris atas. So, fathah ni baris atas, kita sukunkan pada lam di sini. Nampak? Kita sukun. Jadi, al. Jika tidak ada huruf yang sebelumnya ini. Jadi kita baca al-basiru. Oleh kerana didatangkan huruf ini, bukan didatangkan, dalam pengajian ini didatangkan huruf ini, jadi kita beri waw ni memang sudah ada baris atas. Okay, jadi terus wal. Okay, wal. Kalau tak ada waw, kita kena beri baris kat dia. Baris fathah untuk yang satu set ni. Satu set, this whole page here. Hamzah wasal dibaca fathah. Jadi di sini semuanya kena bagi fathah. Al-wahidu. Al-wahidu. Boleh ingat tak ni tanda apa ni? Boleh ingat? Siapa boleh ingat ni tanda apa ni? Alif gantung. Alif gantung. Alif madiyah yang gantung. Dia bukan alif sarihah. Alif sarihah tu alif yang biasa. Seperti yang ini alif sarihah. Boleh nampak ni? Sarihah dia panggilnya, tapi tak apa. Jangan kelirukan antum. Ini cuma saya bagi tahu. Dalam rasam Usmani dia ada satu kaedah dia panggil i'jaz rasamul Quran. Maknanya mukjizat dalam penulisan Al-Quran itu sendiri ada mukjizatnya. Okey, itu satu bab yang lain besar, satu bab besar. Okey, insya-Allah. So di sini kita semua kena bagi baris pada hamzah wasal, bagi baris atas apabila kita ingin memulainya. Okey? Kita ingin memulai. So bagi baris atas. Kalau tak disambung. Kalau tak disambung seperti ini. Wow. Nampak tak? Boleh semua boleh faham? All can understand me? Ada siapa tak faham tak? Jangan malu. Segan, jangan segan. Bagi tahu. Ustaz, what is the small alif called again? Ni alif gantung. Kita panggil, orang Melayu panggil alif gantung. Nama dia apa dia? Dia alif madiyah. Alif madiyah. Madiyah. Kecil. Sarir. Alif madiyah. Madiyah tu mad lah. Alif mad yang sarir, kecil. Alif mad yang kecil. Ini kadang-kadang nanti kita akan jumpa ada tempat-tempat lain. Okay, nanti saya tunjukkan. Macam gini kan ha kan ni. Kadang-kadang Rabbil Alamin dalam surah Al-Fatihah kan ada. Ini kha. Ini semualah alif madiyah yang kecil sarir. Dia ada nama-nama lain lah. Tapi yang untuk sesi ini cukup untuk kita panggil alif gantung. Alif gantung. Okay. Ada lagi soalan sebelum kita jauh pergi? Tanya-tanya, jangan segan tanya. Kita nak belajar semua. Saya pun nak belajar juga daripada antum. Jangan segan tanya. Kalau tak tanya, saya tak tahu apa yang antum tak tahu. Antum tanyalah. Antum tu anda semualah. Antum tu anda semua. Kalau anta tu, anda lelaki, seorang lelaki. Kalau ada sepasang hari ini orang yang menderma tu sepasang suami tu dia tak dapat join kita sebab dia ada urusan. So kata antuma, itu dua lah. Kalau yang perempuan anti, anti bunyi macam anti kan. Okey, anda perempuan. Saya gunakan antum lah ataupun anda. Boleh. Ada lagi soalan, apa-apa soalan? Can you first understand this portion or not? This portion. Kan, ada yang tak faham, jangan malu, jangan segan tanya. Mungkin ada juga yang tak faham. Ya, saya.
Maaf nak tanya. Boleh. Mungkin pertanyaan saya salah kot, tapi cuba nak Hmm. clarify saja. Bagus. Ada kala tu pernah mungkin saya salah dengar kot. Ada kadang-kadang dia bilang ikut yang mula-mula, yang perkataan yang mula-mula tu dimulakan dengan baris yang huruf ketiga. Betul. Itu Jadi betul. Secara umumnya we look at the third letter. aha, Macam gini kan? Ni kan? sod, Jadi yang mana satu third letter ni? sod, iya deh. Ba. Sod Alif bawah. lam ba. Alif lam ba. Alif lam ba. Oh, alif Dia lam ba. dia alif pertama, lam kedua, ba ketiga. Oh, Dia ada kaedah-kaedah dia. Sebab itu termasuk dalam hukum tajwid, nanti penerangannya lanjutlah. Tapi kalau sekarang ni macam saya susah sikit nak explain sebab apa, dia ada melibatkan bahasa Arab. Biasanya kita akan lihat pada huruf yang ketiga, the third letter. Third letter. Okay, third letter. This is generally saja, generally. Okay. Very good question. Generally. Terima kasih, Dia sama. Dia ada nanti dia menyalahi adat. Dia secara adat tu tengok huruf yang ketiga, kalau fathah, jadi dia punya hamzah wasal kasih fathah macam itulah. Ni kita bagus, soalan yang bagus. Is a very good question. Cuma saya tak dapat nak terangkan lanjut sebab itu dalam bidang tajwid nanti. Dan ada melibatkan bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Very good. So the same thing here, semua sama, nampak? Semuanya dia bagi baris fathah. Ya, semua kasih fathah. So kalau tak berapa faham bahasa Arab, kita taruh fathah lah kat depan. Ini untuk apa? Untuk memulakan sebutan daripada alif ataupun hamzah wasal. Dalam Quran kan nanti kita akan jumpa ada kat mana macam baca hamzah wasal. Kalau dikatakan di sini, for example, di sini tak ada waw. Let's say there is no waw here. Tengok kalimah yang panjang merah ni. Okay. Let's say there is no waw. So macam mana kita nak mulakan? Katakan dibolehkan. Katakanlah dibolehkan. Let's say it is permissible to start from here. So kita akan baca al. Al. Bukan yang ketiga tu di depan. Dia ada lagi sama. Dia ada nanti fathah. Kalau dhamma pun fathah macam tu. Dia ada hukum dia. So kita sebab itu kita untuk tilawah asas ni kita belajar apa yang dia dah kasih gini lah. Okey. Nanti kita cari dalam Quran, kita tandakan. Boleh. Ataupun bila kita ngaji jumpa tak perasan, semak muka surat ni dan ada lagi beberapa muka surat yang mula dengan ul atau il. Okey. Katakan sini kalau tak ada waw ni, kita akan baca al-munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu. For example. Jadi macam itu kononnya, kaedahnya. Mana we want to start from here. Not from here. Boleh faham? Okey, tapi bila dah ada huruf sebelumnya, dia akan mengikut baris yang di sini, kerana apa? Ada sukun. Jadi well. Ikan kanan dia ada ka. So kal. Dia ni waw, well. Dan sebagainya seumpamanya. All okay so far? Yeah. I'm not going too fast Okay. So macam gini, al-islamu. Jadi bila kita belajar di sini, kita apa? Kita masukkan waw. Kita masukkan waw pada bacaan yang kedua. Misalannya di sini al-wahidu, yang ini kan al-wahidu, kita masukkan wal-wahidu. Jadi dia ada dapat dua bacaan satu kali belajar. Boleh? Jadi sini sama kita taruh waw. Untuk yang bacaan kedua, kata al-bari'u wal-bari'u, macam itu. Boleh? Ini belum sampai bab waqaf lagi. Waqaf tu makna macam nak berhentikan. Itu nanti kita akan jumpa juga pada sesi ini. So far, any question yang ada yang tak jelas lagi tak? Ustaz, hamzah wasal semua baris atas, tak ada baris bawah. Ada. Kita akan jumpa. Ini semua ditunjukkan yang baris atas. Contoh-contoh baris atas. Okey. InsyaAllah. Kita ini muka surat 51. 51. Ini semua yang baris atas. Al-Islamu, kan? Al-Islamu, al-imanu, al-ihsanu. Tengok saya sebut ha tu. Al-ihsanu. Kalau tak hati-hati, al-ihsanu. Kan betul? Hati-hati situ. Jadi kita guru kena sebut betul-betul.
Wal hafizati wal khashiati. Nampak tu dua harakat dia lebih panjang sedikit daripada satu harakat biasa. Dan seumpamanya saya terus sampai terus. Jadi semuanya kita taruhkan wal azizul jabbaru. Wal azizul jabbaru misalnya. Okay? Jadi kita kasih dia kemudian yang tak ada huruf di depan sebelum dan ada huruf sebelum, bezanya macam gitu. Got it? Boleh faham semua so far? Okay, saya pindah ke lagi satu muka surat. Semua sama juga. Masih lagi beri fathah. Okay. Semua tandakan kat dalam kitab masing-masing. Mana yang tak berapa faham bahasa Arab, tulis fathah. Jadi kita tahu. Semuanya fathah. Semuanya fathah. Macam ini, kalau kita nak taruh waw kat depan, kalau nak cuba-cuba kan. So kita baca wal. Wal khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Kalau nak wakaf lah. Tapi kita belum sampai part wakaf kan. Kita kata ajar je. Okey, kemudian sama macam ni kita nampak minal. Dia taruh depan kan. Kalimah humul. Minal. Jumpa pada hamzah wasal. Nampak ni? Alal. So dia tambah-tambah untuk kita lebih kenal kan. So alal kafirina humul ghafiluna minal muslimina, macam tu. Ya. Okey. Are you all okay? Boleh sama juga. Semuanya dia tambah. Mula tambah wow, lepas tu dia tambah dia. Jadi kita become more familiar. Kan lebih more familiar lah. Barulah kita kenal macam gini rupanya fungsi hamzah wasal. Okay, sekarang ni lam ta'rif dulu. Lam ta'rif, apa tu lam ta'rif? Lam ta'rif tu macam alif lam tu panggil lam ta'rif. The, T-H-E in English. Ini assalamu, the perfect salam pada orang. Assalamu. Pada tambah wow, wassalamu. So the same thing here. Dia tambah waw. Okay. Di sini tak ada waw. Okay. So ni panggil lam ta'rif. Ni lam ta'rif. This is lam ta'rif. Kenapa tak dibaca? Sebab sukun tak ada di sini. Tak ada lam. Kalau orang belajar tajwid kan, dia panggil apa? Apa dia panggil ni? Dia ada syamsiyah dan qamariyah kan. Ini apa? Syamsiyah. Ni idgham syamsiyah. Dia terus pergi pada huruf selepas lam. Huruf lam. Jadi asy-syamsu wad-duha kan, wasyamsu wad-duha kan. So ni ada ra, nampak ni. Terus pergi ra, dia tak pergi pada lam. Ni pergi pada sin, ni pergi pada sa. Kemudian sin, ra. Okey, ra, sa. Ni baru lam. Allah. Okey. Are you all okay? Boleh So macam mana nak sebut dia macam ni? Bila tak disebut, ada dalam tulisan kita nak mulakan, okay, kita beri baris apa? Fathah tadi tu. Assalamu. Assalamu. Kalau dah ada waw ikut baris waw lah. Wassalam. Dia tak pergi wal salam. Dia was terus pergi pada huruf yang berikutnya. You can see this? Dia pergi pada sin. All okay? Dia tak pergi pada lam. Kalau dia pergi pada lam, dia jadi apa? Idgham apa? Qamariyah. Hukumnya qamariyah. Izhar qamariyah. Idgham pula. Izhar qamariyah. Kalau lam lah. Tapi ini, apa itu nama-nama tajwid. Nama-nama tajwid. Are you all okay here? So bacaan dia ar-rubu'u, as-sudusu, as-thumunu. Sa. As-thumunu. Lidah kita kat mana? Sa. Lidah kita, ujung lidah kena bawah gigi kacip atas ni. Sikit saja terkeluar. As. Cuba. Saya tak dapat dengar lah pasal apa saya. Tapi anda cuba. As. Dia bukan as. As jadi sin. Lah, salah. Kalau ada orang ash, dah jadi shin, dah salah. So as. Betul, dia ringan. Macam allazi zal. Allazi, bukan allazi. Banyak orang baca allazi kan. Macam sedap bunyi. Tapi salah tu. Allazi zal. Cuba zal. Cuba.
Betul. Ringankan dia. Jangan tekan. Jangan tekan gigi kita pada lidah, hujung lidah, ataupun jangan tekankan lidah, hujung lidah pada gigi atas. Tapi bunyi dia ringan, dia touch saja. Okey, kemudian di sini sad. Sad. Dalam nama huruf tu dia punya sad. Tapi bila kita sebut dia tak ada qalqalah, sad. So as-sabirina, as-sabirina, as-sadiqina, qaf, qi, al-la'ibina, al-la'ibina, dan seterusnya. Macam gini, yang panjang kita latih lah lepas tu kan. Latih doang. Wattini wazzaituni. Macam tu. Okay. Ini zai. Nampak tu zai, beza sama zal. Zai macam kita sebut zoo, Singapore Zoo. Zoo kalau pergi Malaysia, zoo Melaka ke zoo mana-mana lah. Zoo, zai. Okay. Ini kemudian kita tengok sini, za. Sini tengok, ini dia kasih baris bawah pada ba kan. Jadi, bil-za, bil-zalimina. Bil-za, dia bukan bil-za. Jangan tekan kuat, dia pun lembut juga lidah kita. Bil-zalimina. I hope you can hear me very well. Bil-zalimina. Tengok mulut saya. Tak berapa lawa sangat ni. Bil-zalimina. Bil-zalim. Dia ada keluar sikit lidah kita di antara celah dua gigi ni. Ke bawah. Bil-za. Za. Sikit saja. Jangan terkeluar sangat. Jangan. Tak payah. Bil-zalimina. Okay. Alright. Alhamdulillah. Yang saya nak kongsi di sini. Ar-Rahmanur Rahim. Kita baca bismillah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Macam itulah. Okey. Kemudian muka surat yang selanjutnya sama juga. Sama kaedahnya. Dan latihannya semakin panjang. Nampak ni? Kalau misalnya dia tak berapa fasih, kita boleh putus-putuskan dia. Jadikan 4 bahagian. Kita putuskan satu. Nanti saya tunjuk. Satu putus. Lepas tu satu putus. Okay. Lepas tu satu putus. Satu putus. Kemudian dia semakin baik, kita pergi kat sini pula putus. Di sini pula putus. Kemudian 3 pula. Okay. 3. Putus. Kemudian bagus, terus pergi 4 kali. Ulang-ulang macam tu, beat by beat. Stages in stages. Are you all okay? Boleh. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Cara macam mana nak latih ni? Ini pasal apa panjang? Dia memerlukan pernafasan juga. Kalau kita nak habiskan satu ayat ni. Nanti insyaAllah bila kita dah okay, kita dah fasih, kita boleh baca sampai 2 line pun insyaAllah. Satu nafas. Kalau tak banyak sangat mat lah. Okey. Okey, ada apa-apa soalan kat sini? Tak ada, saya pergi sebelah. Ini lam ta'rif tidak dibaca juga. Sebab dia nak sebut pada nun musyaddada. So nun sini saya tuliskan nun musyaddada ataupun nun sabdu. Orang bahasa Melayu kan. Nun siapa yang seangkatan dengan saya belajar dulu. Alif nun sabdu data an nun data na kan macam tu kan. Macam tu data kan dulu. Data. Okey, ada yang nak join kita ada Alright. Semua dari sini Okey. Tak ramai nari banyak jemputan ke. Okey, so ini lam ta'rif. Mana lam ta'rif? Ni dia sama ni. Ni lam ta'rif ni. Alif lam ni panggil lam the. An-nabiyuna. They are messengers. Nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka. Okay. An-nabiyuna wan-nabiyuna. Bila taruh waw pun sama juga, dia akan pergi pada nun. Dan nun ni dia ada apa? Sabdu dalam bahasa Melayu. Atau musyaddadah. Dia ada nun. Ada juga yang huruf mim. Ni 2, kalau kita jumpa, kita beri mereka dengung. Okay? Beri gunnah yang secukup-cukupnya. Misalannya, let me pronounce it. An-nabiyuna. An-nabiyuna. So, bila tambah waw, wan-nabiyuna. Kalau kita tak beri penekanan pada sabdu ni, kita tidak menyempurnakan hak huruf ini yang ada syaddah padanya. Remember when I say there is syaddah,
What does it mean? Anybody can remember? Lesson number 1. Apa makna bila ada syadda ni, ada sabdu ni? Boleh ingat tak? Maknanya huruf tu dia 2 kali. Nun, nun. 1 sukun, 1 berbaris. In this case here, yang pertama sukun, yang kedua tu berbaris. Boleh ingat tak? Dah lupa okay. Tak apa. Nanti pelan-pelan kita latih-latih selalu, dengar-dengar selalu video tu. Okay. So, an-nabi. So, macam ni. An, ke hamzah wasal. Lam, nun, nun. Actually macam ni lah. An, pada na. Bi, yuna. Dia ada 2 sini kan. Dia ada sebenarnya ada lagi lah sini. An-nabi. Kalau ikutkan ini. An-nabi. Yuna. Ada 2 B. An-nabi Yuna. Macam ini. Dia actually macam tu lah. Nampak tak ada 2 nun dan 2 ya. Sebab apa? Ada syaddah pada sini. Ada syaddah pada sini. Are you all okay? Okay. Boleh buat catatan untuk memudahkan antum ingat. Kadang-kadang kita lupa kan. Maklumlah semakin meningkat usia. InsyaAllah. Okay. So, dengungnya sekurang-kurangnya 2 harakat. An-nabiyuna. Kalau saya ajar selalu saya cakap bikin dia macam 2,5 harakat. Tapi jangan sampai 3. 2,5 harakat. Sebab di situlah bunyi dengungnya naik sampai kat kita punya apa? Batang hidung ni. Cuba. Nak naik tak? Kalau kat sini aja mana tak jadi. Kalau kat sini je tak. Dia mesti an-nabiyuna. Cuba rasa. Rasa tak dia punya dengung dia macam dia bergegar kat situ. Kalau tak sampai maknanya kita punya idgham ni tak menjadi. Sebab itu ada orang bila dia masuk tilawah kalah, kita dengar macam sedap tapi asal kalah sebab sifat-sifat huruf dia tak bagi dengan cukup sempurna. Okay, you all got it my friends? Kan okay. So sama juga ini akan berterusan sama pada yang lain If you discover anything that you want me to explain, do let me know. Okay. Sama juga di sini untuk muka surat 56 sama an-nabiyina. Okay, can you recall this? Ni apa ni? Ni. Apa ni? Ni apa Ini pun ya. Ya Ada setengahnya ditulis macam ini, ada setengahnya ditulis ya, titik. Betul tak? An-nabiyyin. Tapi yang ini ditulis macam ini. Ini apa? Ini semua kaedah-kaedah resam Usmani, ada cerita just di sebaliknya. Panjang cerita dia nanti So kita tak bincangkan di sinilah. Cuma nanti kita nampak Ibrahimi dalam awal-awal Al-Quran. Kenapa ejaan Ibrahim dia macam ini? Ibrahim dia hamzatul wasal Okay. Ibrahimi dia gini. Ibrahimi. Kenapa tak Ibrahimi sini? Kenapa tak gini? Dia gini. Itu tulisan dia ada cerita sebelum apa terjadi, dan yang ada ya tu adalah cerita yang selepas itu baru tulisan dia macam ini. Awalnya macam ini. Satu awal. Kemudian dia macam ini yang kedua. Okay. Tapi kita tak usah bincangkan ini sebab tak cukup masa. Panjang ni ada ijaz kita akan jumpa nanti bila baca surah Al-Baqarah kan sampai surah Al-Imran, nampak Ibrahim dia pasal macam ni Okay. Alright, itu semua sama, beri fathah beri fathah. Kemudian inilah dia huruf-huruf madiyah, huruf-huruf waw yang memanjangkan, tapi di sini ada tanda apa? Ada tanda bulat ni. Apa makna tanda bulat ni? Tidak dibaca. Okey, tidak dibaca. Misalnya, as an example, it is not recited, it is not pronounced, but in writing it must be there. Dalam penulisan mesti ada. Itu menurut kaedah Rasamul Usmani. Okay, cara penulisan mengikut resam Usmani yang kita belajar sekarang dah hampir merata dunia. Sebahagian besar daripada Indonesia masih menggunakan imla'i.
tapi dia tahu hukum lah. Misalnya, example, this one here, ya, kemudian ada alif tu, kalau biasanya tak ada kosong ini, tak ada kosong ni, tanda kosong, kita akan sebut ya, kan? Selalu biasa gitu. Tapi sini dia ada sukun pada ya di sini. So dia jadi apa? Yai. Yai asu. So you can write dalam Romanize lah kalau nak ingat. Yai asu, for example, mungkin ginilah. Oh, yai asu. Mungkin macam ini kan. Yai asu. Macam itu. Boleh? Dalam penulisan mesti ada, wajib ada. Kalau tak ada, kita pun tak tahu apa makna dia. Okay. Dalam sebutan, tak ada. Li syai. So, sukun dia di sini, pada ya. Alif maksura ni bila dia di atas sini, dia panggil syai. Jadi ya bunyi dia. So, li syai'in. Li syai'in. Li syai'in, ini ikut cara saya je lah. Antum boleh je ikut antum kefahaman sendiri. Dia actually ada transliteration tapi saya tak mahir dalam transliteration. Okey. Yang ini pula saya dah tulis ini hamzah ibdal waw. Apa maknanya? Hamzah ini digantikan oleh waw ini menggantikan huruf digantikan huruf hamzah. Nampak ni? Dia duduk atas waw. Hamzah ni duduk atas waw, jadi dia panggil apa? Hamzah ini ibdal. Ibdal maknanya menggantikan. Ibdal maknanya dia menggantikan. Saya tulis pakai stylus ni tak lawa lah. Ibdal maknanya apa? Menggantikan. So, hamzah menggantikan waw. Apa dia? Tadi Anti sebut something? You say something? Ibdal. Hamzah, ibdal, waw. Boleh menggantikan. Kita akan jumpa banyak dalam Quran macam ini. Kadang-kadang kita jumpa alif gantung betul-betul dekat atas waw. Tapi kalau alif gantung datang selepas waw, itu jadi madiyah. Itu kita akan jumpa juga nanti. Madiyah maknanya memanjangkan sebutan. So di sini kalau kita nampak macam ini, kita nampak macam ini, inilah cara baca dia. Yai asu li syai'in imru'un. So tanwin ni pakai imru'un. Sebab apa? Hamzah diberi tanda tanwin dhammatain. Dia panggil dhammatain, dua baris depan. Dan kita tak sebut imru'un, bukan waw, tapi waw tu sudah digantikan dengan hamzah. Are you all okay? Boleh InsyaAllah boleh. Boleh insyaAllah. So yang ini sama juga. Wa malaihi. Kalau tak ada wa malaihi, tak boleh. So sebab apa? Ya itu ada tanda yang tidak disebut. So wa malaihi. Kalau kita baca secara biasa. Kalau kita wakaf, wa malaih. Kalau nak wakaf, itu nanti kita tiba part wakaf. So wa malaihi. Wa malaih. Boleh insyaAllah. Okey. Di sini macam mana nak baca dia? Nabai, bukan nabai. Nabai. Satu harkat saja. Nabai. Ini untuk belajar kalimah-kalimah sajalah dulu. Kemudian, ni kan dia. Sa'u. Tu tak boleh. Sa'urikum. Tak boleh. Sa'urikum. Sa'urikum. Okay? Okay, padam ni. Ni. Sa satu. Okay. Sa. U satu. Ri satu. Kum. Sa'urikum. Betul. Macam tu. Okay. Dari sini. Ayati. So ni. Dua. Kan ni dua sini kan. Okay. Sa'urikum. Sini. Ayati. Dua-duanya. Tiga-tiga huruf tu ada mad. Jadi mana dua harkat sini, dua harkat di sini, dua harkat di sini. Ayati sa'urikum ayati fala. So fala lam alif. Okay, lam alif. Nampak ni lam alif, lam dan alif. Jadi alif ini adalah alif madiyah, alif yang memanjang, alif mad dia panggil. Fala tasta'jiluni.
tasta'jiluni. Ini semua adalah kalimah daripada Al-Quran. Jadi you get direct from the Quran. So you latih Al-Quran sebelum you naik Al-Quran. Macam itulah. So sama juga you boleh bagi-bagikan. Sa'urikum. Lazimkan dia baca. Kemudian ayati. Ayati. Kemudian fala tasta'jiluni. Fala tasta'jiluni. Kemudian sa'urikum ayati. Kemudian fala tasta'jiluni. Boleh sambung terus sekali. Jadikan satu. Dia latih-latih bit by bit. Phrase by phrase. Word by word dan phrase by phrase. Are you all okay? Salam Ustaz, yang apa Baik. Sauri yang ya tu yang tak ada baris tu, itu Ini manja hukum apa ya? Ya madiyah. Ya yang memanjangkan sebutan huruf sebelumnya. Dia huruf-huruf mad ada 3. Alif, waw dan ya. Awi lah. Orang ingat awi. Awi ni betul tu. Apa penyanyi tu kan? Awi. Alif, waw, ya. So di sini memang tak ada dia bagi sukun. Tanda sukun. Rasa musmani lah. Sama juga macam waw. Ada waw tu kan. Ada sebagian orang tak ada huruf. Tapi itu kira memanjangkan sebutan satu lagi harakat. Jadi maknanya jadi 2 harakat. Alif. Kita dah belajar alif kan. Alif waw mad pada sesi yang pertama tu. Tu dia lah. Sama. Okay. I hope that answers your question. Macam sini. Yaghlibu mi'ataini. The last one. Yaghlibu mi'ataini. Mi'ah tu kan. Mi'ah tu 100. Kalau mi'atain 200 lah. Mi'ah. Mi'ah. So kita tengok mi'ah. Ejaan dia macam ni. Macam itulah. Ejaan dia macam itu. Dan sebutan kita tahu mi'ah. Atau ni mi'ataini. 2 mi'ah mana 200 lah. Yaghlibu mi'ataini. Yaghlibu mi'ataini. Are you all okay? Boleh Boleh ikuti saya kan? Okay, let's go to the next one. Ni penting. Ramai juga di kalangan pelajar-pelajar kita tak dapat sebut kalimah lafzul jalalah. Lafzul jalalah maknanya kalimah-kalimah Allah. Kalau berbaris atas macam mana? Berbaris bawah macam mana kan? Atau baris depan ke kan? So dia panggil apa? Lam taghlil. Lam taghlil ini. Ini dia ni. Lam taghliz ataupun tafkhim. Tafkhim tu tebal. Sebutan yang tebal. Nampak ni? Sebutan yang tebal. Ni boleh tulis. Tulis dekat dalam kitab antum. Macam mana? Kalau dia sendiri saja kita sebut Allah. Kita sebut Allah. Okay? Allah. Kita tak sebut Allah. Tak boleh. Itu Allah. Banyak orang Allah. Susah nak sebut Allah. Dia sebut Allah. Betul tak? Saya punya murid ada juga macam tu. Kadang-kadang berkali-kali sampai ada 3-4 tahun. Allah. Allah. Kenapa susah sangat nak sebut? Latih. Latih. Mungkin banyak makan burger. Okay. So, bila disambungkan dengan huruf-huruf sebelumnya, dia akan jadi misalan di sini. Watallahi. Okay, kita mungkin ada soalan. Kenapa yang ini sebut macam 2 harakat? Kan? Tapi dia berbaris macam gini. Selalu macam kalau tulisan dulu, imla'i dia macam gini. Dia gini, nanti kita nampak tulis gini kan? Panjang ke atas, ke bawah. Dia nanti kasih Allah, dia tak kasih hamzah wasal. Tapi sebenarnya, dia actually ada hamzah wasal. Okay? Allah, yang ini. Allahu. Ni hamzah wasal. Allahu. Allahu. Ada hu biasanya. Okay, so lam taghliz ni lam tebal. Lam tebal. Okay, ataupun dia panggil tafkhim. Tafkhim pun tebal. Okay, tulis catat di situ, tebal. Jadi kita sebut Allah, wallah, watallah, wabillah. Wabillah. Dia tak wabillah. Dia pasal apa billah? Sebab ba tu berbaris bawah tu lain. Semua yang berbaris atas sebelumnya. Okay. So sibghatallah, sibghatallah, subhanallah, fadlullah, rasulullah.
Ini pun banyak orang silap di sini. Rasul, tak boleh su, dia sad. Dia Rasul, sin. Rasulullah. Okay. Semuanya didahului oleh huruf yang berbaris atas ataupun berbaris depan. Kalau didahului oleh huruf yang berbaris bawah, dia akan jadi lam tarqiq. Sebutan lamnya tipis. Billah. Nak beza tak? Billah. Wallah. Ahadullah. Beza kan? Baris depan dan baris atas sebelumnya. Okay. Any question? Tanya jangan tak tanya. Tanya. Mudah-mudahan saya dapat jawab lah. Ustaz, tapi Ya, Syed. bawah yang belakang yang Allah ada tanda bawah kan? Kita tak sebut Allahi lah. Tak. Kita Kalau kita matikan Allah aja. Allah betul. Waqaf lah tu. Waqaf maknanya kita berhenti kat situ. Waqaf Kalau dia ada sebab Allah pun kita tak cakap. Tanda betul. atas dia lah ha lah. Betul. Kalau kita nak belajar Sibratallahi, ni latihan. Okay, kita sebut semualah sebelum kita sampai bab yang untuk cakap pasal waqaf. Jadi untuk kita memahirkan sebutan, dia akan ambil daripada Al-Quran. Sebab apa? Dia ada sambung-sambung sebenarnya, ada sambung selepas ni. Sibratallahi something lah. Bagus soalan, bagus. Biasa kalau kita baca, kita waqafkan dia. Jadi, kalam Allah, subhanallah. Itu dah masuk bab waqaf pada hujung kalimah. Very good. Okay. Lagi apa soalan? Bagus. Tanya soalan. Jadi, lain pun dapat belajar daripada soalan antum lah. Ada? Tak ada? Okay. Hopefully you can. Nanti review balik sampai video ni. InsyaAllah nanti boleh siap saya kongsikan lagi. Muka surat 59, my friends. 59. Lam lafzul jalalah. Sama juga kalimah Allah ni. Okay. Dibaca tarqiq. Tadi saya sebutkan. Kalau lam sini didahului oleh huruf yang berbaris bawah. Nampak ni? Fasta'iz billah. Kita cakap fasta'iz billah. Tak ada kan? Fasta'iz billah. Ringan dari Allah jadi Allah. Macam tu. Itu dia panggil tarqiq, bacaan yang tipis. Yang sini yang saya tandakan di kolom sebelah kanan biru tu. Tarqiq maknanya tipis. Dia macam terbalik bunyi dia kan. Tapi macam itulah. Tarqiq. Tarqiqul lam atau tarqiqul ra. Nanti dalam belajar membaca ra, ada ra tebal dan ra tipis. Itu nanti tu. Okay. So di sini nampak fasta'iz. Saya tak sebut fasta'iz. Nampak ni? Fasta'iz. Ain dan zal. Ringan zal. Kita pun kena lazimkan. Sebab kadang kita sendiri baca tak berapa betul. Saya pun sampai sekarang belajar dengan syekh lagi. Ada talaki lain-lain kiraat lah. Nanti saya selalu kena tegur. Ra yang di baris bawah, ra saya baca tertebal. Kata, salah ya syekh. Khata' dia kata dia. Khata' tu salah, tak betul. Tipis dia. Orang Arab ni. Okay, alright. Macam ini sama juga tadi ingat tak? Yang tak ada fungsi sebutan tapi ada dalam penulisan. Fas'au ila zikrillah. Kenapa zikrillah? Kenapa bukan zikrillah? Sebab apa? Huruf sebelumnya berbaris bawah. So anything that comes before kalimah lafzul jalalah ni berbaris bawah, lafzul jalalah disebut tipis lam dia. Dan kalau didahului preceded by huruf yang berbaris fathah atau berbaris depan, maka dia disebut tebal. Okay, tafkhim. Got it, my friends, all of you? Okay, ada yang dah pening kat sini? Dah penting. Dah pening. Okey, nanti insyaAllah pelan-pelan nanti rujuk balik video ni. Saya rasa video rakaman ni I think bergunalah insyaAllah. Okay, go to the next page, my friends. Page 60. Ini tadi menyantuni soalan-soalan anda. Ada tak ada yang selain daripada sebut bawah ke, sebut depan ke untuk hamzah wasal. So dibaca dengan kasrah kalau kita ingin memulakan daripada kalimah itu sendiri. Okay, so ibda. Okay, ibda. Kita mulalah ibda tu mulalah. Okay. Waqaf dan ibtida
atau ibda atau ibtidak. Okey, mula. Jadi kita beri baris apa ni? Baris bawah. Okey, baris bawah. Macam semua baris bawah. Kemudian dia datangkan terus sambung di sini dah lain. Sambung sini dah lain kan? Nampak tambah huruf sebelum ni yang ada baris dah lain lah. Macam tu. Okay? And all these are the examples. All these are the examples. Kat bawah ni semua beri baris kasrah. Kasrah maknanya baris bawah. Kasrah maknanya baris bawah. Idhabu. Macam yang atas tu. Iqra'u. All of you recite. This is satu perintah. Recite. Kamu semua baca. Iqra'u. Iqra'u. Iqra' kan? Iqra'. Kita baca dulu kan? Iqra'. Okay. Yusbiru. Isbiru sad. Isbiru tebal. Isbiru ra dia tebal. Sebab apa? Itu nanti datang kat sulah. Ra baris depan. Ra baris depan, baris atas tebal, ra baris bawah tipis. Macam tu Kemudian izhabu zal. Saya selalu pentingkan huruf sebutan zal ni. Banyak orang sebut salah. Allazi is not allazi, it is allazi. Zi ringan zi. Okay. Izhabu, ishhadu, irka'u. Tipis semua ni. I'dilu, ain kena sebut tu, masuk ke dalam ke belakang tekak tu. I'dilu, bukan jadi ain. Dia hamzah, sebut bunyi hamzah ain. I'dilu, berlaku adillah kamu semua. Dia kata lam waw alif ni menandakan apa? Jamak dalam bahasa Arab, dia jamak mana plural. 3 or more people. Okay. So ini satu perintah untuk ramai orang. Kalau untuk 2 orang, huma, lahuma, lakuma, macam itulah. Okay. Faghsilu, bersihkanlah, basuh, faghsilu, nampak ni? Okay. Irji, semuanya sama gitu. Kemudian i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kamu semua kerana berlaku adil itu adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Tu. Okay. So kali i'dilu baris bawah dan semuanya sama macam itu. Boleh my friends? Ditandakan dalam kitab awak, kitab antum baris kasrah untuk ni semua ni. Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran tak tahu apa kan. Dia refer lah kalau nampak hamzah wasal dia nak mula kat tu macam mana. Refer to all these pages yang kita dah cover under session 3. Macam ini sama juga, ini tapi dia beri dhamma. Dhamma mana baris depan. Depan, dhamma. Dia nampak ni kan ada. Jadi yang ketiga ni semua dah jadi dia ada fathah tadi, dia ada kasrah, ni sekarang dhamma sama. Okay, are you all okay? So udkhulu, ini ada qalqalah nanti kita sebutkan. Udkhulu, ingat daripada sesi yang lepas. Udkhulu yang di sini. Udkhulu, usjudu. Kita boleh lompat-lompat bila kita nak ajar. Ikut suka kita lah. Tapi bagus ikut sistem lah, ikut sistem. Uq'udu. Ini semua ada huruf-huruf qalqalah. Okay, huruf-huruf qalqalah. Okay. Qalqalah. Huruf qalqalah. Ni. Jadi kena bunyikan uq. Jangan segan-segan bunyi uqnya. Tak boleh. Dia kena uq. Uqatulu, uq'udu. Macam ni. Okey. Kemudian kha, seolah-olah kita macam nak buang kahak ni. Ukhruju. Keluar kamu semua, keluar, get out. Ukhruju min baiti. Keluar kamu semua daripada rumah aku. Macam itulah katakan Okay. Uzkuru. Ni uzkuru banyak Allah ingatkan dalam Quran kan. Ingatlah kamu. Zikir. Zikir maknanya ingat. Ingatlah pada aku. Kamu semua kena ingat pada aku. Uzkuru. Nampak ni. Sini kan. Uzkuru. Remember just now. Ada dalam tulisan. Tak ada dalam sebutan. Nampak ni. Can you see that? Okay. Padam nak nanti keliru. Nanti keliru. You okay? Ustaz, Ya, saya. nak tanya. Sedikit confused lah Ustaz. Yang Okey, mana berbalik kepada page 60 kan, yang apa tu, yang kasrah tu, misal kata tak tahu apa ni, irka'u tu Mana satu? yang page 60 Ni yang 60 ni. ketiga. Yang ketiga.
Irka'u. Irka'u kan. Okey, saya macam rasa sedikit confused sebab apa? Kalau misalnya kita ikut yang kalau Fathah tu dah jadi macam R kan, pasal huruf ketiga. Nanti kalau katakan kita jumpa dalam Quran, bila kita baca, kita dah jadi confused. Nanti kita akan baca. Yang ini ra dia huruf yang kedua, dia tak ada lam. Jadi kena ikut dari huruf yang ketiga kaf kan. Ya. Jadi patutnya di atas right, Fathah. Betul. Betul. Jadi this is something to do. Itu saya tadi bilang secara umumnya. Yeah. Secara umum. So ini panggil apa? Ni fi'il amar ni panggil ni. Fi'il amar maknanya perintah. Dia ikut asalnya daripada 3 huruf raka'ah. Raka'ah. Okey. Kemudian dia jadikan fa'ala kan. Ikut wazan fa'ala itu dalam bahasa Arab lah. Jadi if'al. Dia panggil if'al. Ni dia lah if'al. If'al kemudian betul. Kita tak tahu bahasa Arab. Jadi kalau kita baca, kita ikut kita punya kefahaman aja. Agak-agak salah tak? Kalau tak ada perbaharui kan salah lah. Kalau tak tahu tak apa. Jadi di sini kita kena dengar tadi yang saya cakap kan. Misalnya saya cakap this is in generality, secara umumnya sahaja. Most of it katakan 80% menurut kaedah yang tadi tu. Kalau fathah dia kasih fathah. Kalau yang dhamma kasih fathah dan sebagainya. Inilah salah satu explanation dia, yang keterangannya yang menunjukkan tidak semua. So the 20% tu ada beza. Kenapa? Dia menurut kaedah bahasa Arab dia. If'al daripada fa'ala kan, fa'ala dia telah melakukan, fa'ala he did something, an action. So if'al, do it. If'al, do it. Macam tu. So ini semua perintah Allah lah. Irka'u, usjudu. Usjudu. So dia lebih menepati kaedah bahasa Arab. Ada lagi nanti yang tak ada masuk dalam sini lah, tak ada masuk dalam kitab ni. Jadi kita kena cari guru. Kena cari guru. Bila kita talaki kan, kita catat. Takut lupa. Takut lupa catat. Betul, bagus, soalan yang sangat bagus. Memang betul banyak orang keliru. Memang keliru, akan salahnya. Pasal apa? Keliru pasal kita ikut kaedah tu, instead of generally kita take absolute. Itu kita ikut kefahaman aja, tapi tak mengerti makna. Okey. InsyaAllah. Tak apa, nanti pelan-pelan belajarlah. Saya pun belajar bahasa Arab pun lambat. Dah umur-umur baru saya belajar ni. Sama-sama. I hope this question and explanation benefits the rest also. Benefits the rest also. Pasal apa? Secara umumnya kita gunakan kaedah huruf yang ketiga. Barisnya apa? Kemudian hamzah wasal tu baris apa? The rest of it, very few, will be based on the Arabic grammar actually. Okay. Alhamdulillah. Very good question. So yang lain semua sama. Usjudu, dhamma. Kemudian ud'ur rahmana. Macam ni, ud'ur rahmana. Dia jangan lupa qalqalah tu kena sebut macam Allahus samad. Bila kita waqafkan, kita baca berhenti. Qul huwallahu ahad. Tak mau qul huwallahu ahad. Tak boleh. Tak jadi betul. Semana sifat dia tu kita tak sempurnakan. Seolah-olah kita suka seseorang tu, kita tengok dia tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi kita kenal dia. Macam gitulah. Maknanya kita tidak melakukan yang sepatutnya pada huruf-huruf. Itu yang dia cakap tidak memberi hak dan mustahaknya itu dia. Okey dah. Itu dalam bidang tajwid nantilah. Nanti insya-Allah kalau berkesempatan saya akan adakan kursus tajwid online jugalah. Kalau ada yang berminat lah, kalau ada yang berminat. Saya dah bikin di Pergerak untuk bakal guru-guru Al-Quran. Bukan ibu bapa macam ni guru, mereka sudah tahu ngaji, tapi sebutan masih tak berapa betul, hukum tak berapa tahu, tapi mereka nak ambil ARS lah. Saya pernah, itu yang gambar kat belakang tu, nampak tu, background picture saya, tu dia lah. Okey, insyaAllah. Lagi apa soalan? Ada berapa soalan? Ustaz, baik saya tukang tanya, page 60 dan 61, tasawuf dan dhamma, macam mana kita nak determine baris bawah atau baris depan? Itulah tadi macam saya cakap, dia punya generality dia. Tengok huruf yang ketiga. Yang ini huruf ketiga kan? Ya saya. Okay. Kalau huruf tiga dia fathah. Di sini bawah dia apa? Huruf yang pertama ni dibagi.
baris bawah. That's all. Tapi itu biasanya untuk aplikasi yang ada alif lam. Biasanya untuk alif lam. Sebab itu kita kat sini kita belajar yang very basic je lah. Ikut mana yang guru dah kasih kat sini untuk memudahkan kita lah. Usually take the third letter. Third letter macam tadi sini kan. Third letter. Mana dia tadi? Ni. Ni semua third letter dia bagi apa? Fathah. Kalau dia nun ni, nun is a third letter. Dia kira alif, lam, nun. So the third letter is this one. Ini semua third letter lah. Dia ada alif lam biasanya. Kalau yang tadi tu ir tak ada lam. Dia ada hamzah wasal tapi terus pergi pada huruf ir. Ya, jadi yang itu dia akan gunakan wazan fa'ala. Fa'ala tu 3 yang asas bahasa Arab, root word, they call it the root word lah. Fa'ala, kemudian fa'ala, fa'alu, ya fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian dia ada fa'ala, yaf'ulu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ala, yaf'alu. Dia ada banyak wazan kan. Kita jadi, bila dia jadi perintah, if'al. Itu dia lah, if'al tadi tu. Yang di sini tadi, mana tadi? If'al. If'al. Ni dia, irkabu kan, if'al. Di sini dia ada panggil ala wazan. Ni ala wazan. If'al. If'al. Sorry. Titik, sukun. If'al. Sukun. Ni if'al ni perintah. Jadi bila tambah waw alif ni dia panggil jamak. Fi'il amar, jamak. Maknanya fi'il memerintah dan dia jamak maknanya 3 atau lebih orang. Ni perintah kepada 3 atau lebih orang. Ni dia lah. Jadi dia gunakan ini kaedah ni. Lepas tu dia gunakan ni. Dia tak ada alif lam kan, jadi dia kasih ni. Nampak ni? Okay. Can you see that? Wah, macam saya boleh ajar bahasa Arab ni. Sambil-sambil. Sambil. Saya sebenarnya tak ada confidence nak ajar bahasa Arab. Saya belajar. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Uf'ul pun ada. Uf'ul ada. Tapi jarang digunakan. Sama-sama. Sekarang kita dekat muka surat berapa ya? 62. Tadi ni dah cantik belum? Tadi ni dah cantik yang atas ni? Dah. Nanti baru sini So alif ibdal waw. Alif menggantikan huruf waw di sini. Kalau dia bertepatan betul-betul dekat atas waw ni. Dia ada yang nanti di sebelah waw. Itu jadi mad pada waw. Itu jangan keliru. Ni banyak orang keliru juga nanti dia baca salah. As-salawatu. Sebenarnya as-salatu. Beza tak? Beza Okay. So this is what it is. Dibaca dengan alif 2 harakat. Okay, di sini. Dia 2 harakat sebab apa? Sebab dia menjadi mad bagi huruf yang sebelumnya. This one. Example, kaf, waw. Kemudian waw ni diganti dengan alif jadi kaf alif. Got it? Dia jadi kaf alif. Sebab apa? Alif ibdal waw. Ibdal maknanya menggantikan. Menggantikan. Alif mengganti waw. Alif ibdal waw. Nampak di sini? Alif ibdal waw. Can you see that? Kan? So di sini bacaan dia hayatan, hayatin, hayatun. Sebab tiga-tiga perkataan ni dengan baris-baris mereka ada dalam Al-Quran. So dia ambil daripada Quran. Bis-solati. Bis-solati. Dia ada orang baca. Bis-solawati. Dia ingat huruf mad. Huruf mad akan terjadi bila alif itu, when the alif is slightly after the letter waw. Itu baru jadi huruf mad. Jadi, bis-solawati. But this is not. In this case, it is not. Bis-solati. Okay? Are you all okay? Macam ni sama juga. Ila-solati. Ini kena tengok betul-betul, perhatikan sebab apa dalam Quran banyak takut kita jumpa, kita pun salah baca. Okay, can anybody ask questions here? Bila apa? Alif itu betul-betul di atas huruf waw. Jadi alif itu menggantikan huruf waw. Got it? All of you can write a note there lah. You can take a screenshot ke apa as you like. Okay, so here kamishkatin. Kamishkatin. So dia bukan kamishkawatin, bukan. Kamishkatin. Okay. Here
Ilan najati. Ilan najati. So, perhatikan nun musyaddadah yang tadi saya sebut lama sikit kan. Ilan najati. Macam tu. Apa? Nun sabdu. Nun dan mim bersabdu, saya amat cerewet bila pelajar saya baca. Dia kalau tak cukup, saya suruh ulang balik. Supaya dia akan jadi pembaca yang baik. InsyaAllah. Okay, all of you okay so far? Let's go to the next one. I hope we can finish on time. Kalau tak boleh, is it okay kalau kita panjangkan sikit? Okay. Nama tadi? InsyaAllah boleh. Boleh. Rasulan. Rasulan ni bila kita waqaf. Nampak ni waqaf? Waqaf maknanya berhenti. Berhenti. Waqaf, berhenti. Menyebut. Bila kita nak berhenti menyebut kalimah, ni satu kalimah. One word itself. Okay, kalimah nama dia. Okay. Ni satu kalimah. Kalimah is word. Huruf is letter. Okay. So di sini tanwin kan. Lam alif tanwin. Jadi bila kita nak waqaf rasulan, jadi rasula. Daripada satu harakat lan jadi dua harakat la, rasula. Boleh faham Okay. Ni sama, ni dipanggil mad iwad lah kan. Bila kita berhentilah. Azaban alima. Azaban alima. Okay. Dua harakat juga. Jadi kalau tak ada pun sama dua harakat lah. Azaban aliman. Kalau tak ada aliman. Are you okay? So bila waqaf jadi alima. Jangan tukar hamzah pada ain Kalau tukar hamzah pada ain jadi lain. Alim, alim lain Satu cakap pasal sakit yang sangat pedih. Lagi satu ilmu. Ain tu ilmu. Beza kan? Banyak kesilapan kita kadang baca ain dan hamzah. Okey. Soalan ni sama. Falhamilati wiqran. Jadi wiqra di sini. Okay, wiqra ni dia. Can you see that? This one wiqran jadi wiqra. Jadi yusran jadi yusra. Ran satu harakat, ra dua harakat. Kan? Kemudian sini sabqan sabqa. Okay. Murtafaqan murtafaqa. Okey. Kemudian ahadan ahada, naziran nazira. You notice panjang sikit daripada satu harakat. Okey. Sabilan satu harakat. Sabila la dua harakat. Azizan aziza. Ada nama Aziza sini tak ada. Okey. Ahadan ahada ahada, naziran nazira, maf'ulan maf'ula, ainan aina, sariyan sariya. Macam tu. Boleh Okey. Di sini nampak ni ada alif gantung ni. Wa kafa. So ni baru jadi alif gantung ni mat kepada huruf fa. Okey. Wa kafa billah. Kita dah belajar tadi kan. Lafzul lam jalalah. Baris bawah sebelumnya jadi tipis. Wa kafa billahi hasiban. Wa kafa billahi hasiba. Boleh cuba sendiri kat sana. Saya tak dengar kan. Cuba sendiri. Cuba ikut. Dapatkan dia punya tempo dia. Fa'at. Fa'at. Dia ada hamas pada ta ni. Fa'at. Fa'at ba'a sababan. Fa'at ba'a sababa. Wa'addahum addan. Wa'addahum adda. Macam tu dan seterusnya. Nabiyan. Nabiyya. Dan seumpamanya dan seterusnya. Furutan. Furutan. Okay. Tis'an.
tis'a. Ni bila kita nak melakukan apa tadi? Waqaf. Berhenti pada sebutan kita. Of course bila melakukan wakaf kena tahu kat mana nak wakaf. Kalau kita ada Quran yang ada taruh wakaf dan ibtidah, dia ada tanda dalam ayat tu warna hijau, warna merah, kemudian ada yang warna biru kan. Itu pun kena belajar. Ikut sedaya upaya, as much as we can follow the guide. Berhenti kat hujung merah, ambil balik awal merah. Berhenti kat hujung hijau, ambil balik awal hijau untuk teruskan bacaan. Kalau nampak biru, mana berhenti pada kalimah itu. Tu kalau Quran atau mushaf yang ada tanda waqaf dan ibtidah. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Illa salama. Kalau asal illa salaman. Illa salama. Got it? Okay. Syai'an. Syai'an. Rasyadan. Rasyadan. Hadiran. Hadira. Amalan. Amala. So panjang pendek memainkan peranan penting juga. Ada beza juga maknanya. Okey. Kemudian kita pergi ke muka surat yang ke-65 dibaca bila baca waqaf. Wahudan wahuda. Sama juga. Ni panggil alif maksura kan, ingat tak? Alif maksura yang dijadikan mad mad dalam kalimah yang ini. Okey. Alif maksura datang dalam berbagai-bagai bentuk lah. Berbagai bentuk seperti kita katakan pada sesi yang pertama. Musallan, musalla, musaffan, musaffa, musamman, ni mim musamman. Saya lupa dengung tadi. Yang betul musamman, musamma. Ini baru yang betul Tadi yang tu saya lupa nak idghamkan dia. Idgham maknanya apa? Dengungkan dia Okey, lagi mana? Ini nanti kita bila jumpa tempat ikhfa, nanti kita ceritalah. Kenapa bunyi dia bukan makanan suwa? Kenapa makanan suwa? Sebab apa? Tanda ni menerangkan kita ada hukum di sini. Hukum dengung. Jadi di sini hukum dengungnya pada huruf ikhfa yang berlain. Sin ni salah satu daripada 15 huruf-huruf ikhfa. Okey, tak apa ni jangan kasih keliru dululah. Later when you review, you can understand what I mean. Okey. Kemudian kita usahakan yang panjang ni pula. Okey, usaha yang panjang. Macam tadi jugalah, sedikit kalimah-kalimah, kemudian kita cantumkan panjang sikit, kemudian kita cantumkan seluruhannya. Supaya jadi mudah untuk dia baca. Okey. Ada apa-apa soalan kat sini? Macam di sini Nah. Alladzina ihtadaw daw satu harakat Nah tadaw. So kita merangkumi apa yang kita dah belajar hamzah wasal, kemudian ada dalam tulisan, tak ada dalam sebutan, dan macam mana nak berhenti pada pada tanwin dan ada apa alif maksura atau waw dan sebagainya atau ya. Okey. Ini dia punya praktik dia lah. Sebab tu dia pilih, guru ni dia pilih betul-betul mana yang sesuai untuk dijadikan latihan. Untuk apply all that we have learned so far. Ni kan huruf mad. Ya mad. Ni pun mad. Okay. Dia tak ada tanda kan. Alright. Okay. Let's go to 66. 66. Ini dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika waqaf ni. Ini yang dipanggil dalam ilmu tajwid, dia panggil mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Apa makna mad arid lisukun Maknanya sukun yang mendatang. Ini sukun yang mendatang. Ini sukun berbaris, tapi bila kita nak waqafkan dia jadi sukun yang mendatang. Asal ini. Okey, asal ni asal. Ada berbaris, asal berbaris. Bila kita sukun, mendatang ni dia. Okey, sukun mendatang. Mendatang, we want to stop lah. Sukun mendatang. Bila kita nak waqafkan dia, misalnya, ya'lamuna, kita nak waqaf kat situ. Katakan ujung ayat tu lah,
So ya'lamun 2 harakat atau ya'lamun 4 harakat ataupun ya'lamun 6 harakat. Example. Okay? Tu dia lah sukun yang mendatang. Jadi sini sama. So macam mana kita nak ajar murid kita atau anak-anak kita dan cucu-cucu kita, ajar 2 kali sebut. Pertama sebut ya'lamuna. Kedua sebut kedua sebut yang 3 jenis harakat ni, 2, 4, 6. Ya'lamuna, ya'lamu. Ustaz Kan punya ya malu lah. Ya'malu. Oh, saya salah. Okey, itu silap. Allahu akbar. Terima kasih banyak. Ya'malun, saya salah Tolong betulkan. Nanti video ni dengar sajalah, ada hantar betulkan juga. Terima kasih banyak. So, ya'maluna. Okay, ya'maluna berapa harakat? Dekat lu 2 harakat sahaja. Bila kita wakaf dia menjadi apa? 4 atau Dia jadi 2, 4 atau 6. Jadi kalau kita mengajar, kita nak suruh orang seragamkan semua mad arid li sukun, kita baca ambil 4 harakat. Wasatiyah dia panggil ambil 4. 2 pun boleh tapi tak cantik lah. Boleh tapi tak cantik. 6 pun boleh panjang sangat, nanti nafas tak cukup. So ya'maluna, ya'malun, ya'malun, ya'malun. Macam itu. So ajar dia rajin-rajin bacakan yang 4 harakat. Ya'malun. Jadi dia bacaan dia akan sedap. Macam kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 6 harakat. Itu pun mad arid li sukun. Sukun yang mendatang apabila dia ada biasanya huruf mad. Alif, waw, ya sebelum huruf yang penghabisan ni. Misalnya macam ni Nampak ni? Nampak ni? Huruf-huruf yang gini. Jadi dia berbaris, kita kena sukunkan dia. Kita sukunkan dia, matikan dia. Matikan dia. Wahum yus'aluna. Wahum yus'alun. 2. Wahum yus'alun. 4. Wahum yus'alun. 6. Boleh Can understand me, right? Ada soalan kat sini. Terima kasih betulkan saya tadi. And that is also a common mistake by reciters apa apa. Kita selalu biasa ya'lamun kan. Dia ya'malun, ya'lamun. Saya pun kadang gitulah, mata gitu. Fasih cuma mata kita tak berapa fasih. Tak berapa sihat Okay, so allamal Qur'ana. Kalau kita ni allamal Qur'ana, surah Ar-Rahman ni kan. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. 2, 4, 6. So kita ajar macam itulah. Tapi ingatkan, remind our students to be careful when they want to do the waqaf. Jangan campur yang ada 2, ada 4, ada 6, bercampur-campur. Dalam satu bacaan tu, biar seragamkan dia. Sebab itu qari-qari mana yang ambil tilawah, kalau dia nak cantikkan bacaan dia kan, dia gelik-gelik tempat ni semualah dia panggil. Gelik tu memanjangkan. Ada yang jadi pendek, situ kena potong markah. Kena potong markah. Walaupun sedap bacaan dia. Okay. Okay. Lagi mana? Ada siapa-siapa nak tanya kat mana sini? Anything? Tak ada Let's move forward. 67. Ni ada satu kita nampak ni yang merah ni, ada tanda sin kecil kat bawah ni. Apa makna dia ni? Can anyone tell me? What's the meaning of this? You will see this in the Quran. Ada satu dia punya sin kat atas ni. This one here. What does it mean? Masa ada sod, ada sin. Pronounce sin lagi baik. Okay. Dia maknanya is okay, good try. Dia maknanya dia ada 2 wajah bacaan. Okay, you write there 2 wajah bacaan. Ada 2 wajah. Wajah means way
ways, two ways of pronouncing, wajah bacaan atau sebutan lah. So the first one will be the one on top. Ini first, ini yang bawah second. In terms of priority, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Ada kalanya yang sin di atas. So sin lebih afdal daripada yang sod di bawah. Jelas penerangan saya clear kan? Are you okay? Okay, misalnya amhumul musaytiruna. Musaytiruna. So kita baca sod lebih afdal, memang secara tulisan kat situ. Kita juga boleh baca dengan bacaan sin. Tak salah. Di sini kita boleh tukar huruf, tapi huruf yang dibolehkan dalam pembacaan riwayat tersebut. Macam yang kita belajar sekarang, riwayat apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ingat tak saya sebut apa riwayat apa? Riwayat apa? Yang kita belajar ni semua kebanyakan lah kita belajar. Hafs. Hafs an Asim. An Asim. Hafs an Asim. Dia lagi satu. Riwayat Syu'bah. Sebenarnya Syu'bah yang dululah. Syu'bah an Asim. Jadi setiap satu kiraat ada dua riwayat. Jadi ada 10 kiraat yang muktabar. Okey, yang diakui oleh kebanyakan ulama, hampir keseluruhannya, dan dia tambah lagi 14. Jadi setiap satu ada dua, jadi berapa? 10 maknanya ada 20 bacaan kan. Saya sedang belajar lah ni. Tak apa. Nanti bila kita sudah fasih, kita sudah mahir tajwid, sebutan okey, pergi belajar kiraat. Ambil yang lain. Ambil Syu'bah pula. Syu'bah jadi pasangannya, awak dapat satu kiraat komplit. Kalau tak ada, awak dapat separuh kiraat. Panggil lah riwayat ya, awak dapat riwayat. Hafs an Asim. Bagus. Okay, terima kasih. Okay, so all of you clear here? So am humul musaytirun. 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 Kita baca 2, 4 atau 6 harakat di tirun. Biasa kita ambil apa? Ambil 4. Di sini boleh 2, 4 atau 6 harakat di sini. Okey, ambil 4 lah. Okey. Di sini bacaan dia pertama musaytirun, yang kedua musaytirun. Musay, sin kan? Musaytirun. Okey. I hope all okay Yang ini pula. Ini wallahu yaqbidu wa yabsutu. Mana lebih utama? Sin atau sad? Just to check lah. Mana lebih utama? Yang atas. Yang atas sin lebih utama. Sin betul. Sin utama. Jadi walaupun tertulis besar, yang besar tu sad, tapi lebih afdal kita baca yang sin. Wa yabsu. Wa yabsutu. Ya, kalau bacaan yang kedua yang kurang afdal adalah wa yabsutu, sutu sad. Okey, macam tu. Ayol okey? Kan So ingat, yang atas lebih afdal. Yang bawah okey. Tak salah, okey. Yang ini atas lebih afdal. Yang bawah okey. Okey Boleh follow Okey. Kemudian kita baru nak belajar wakaf lah ni, sama je tadi kan? Wakaf 2, 4, 6 harakat ketika. So sama juga. Bila kita sebut alaihi, biasa nak wakaf kat sini lah. Penat tak cukup nafas kan? Tapi dibolehkan kat sini. Kita baca dia alaih 2, alaih 4, alaih 6. So ha ni jadi ha juga. Nanti kita akan jumpa ta marbutah. Ha yang ada 2 titik tu. Ta marbutah. Bila kita wakaf, dia jadi ha juga. Dia tak jadi ta marbutah. Okay? So ini baca dia macam mana? Fa'asyarat ilaihi. Fa'asyarat ilaih. Fa'asyarat ilaih. Fa'asyarat ilaih. Got it? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 gitu. So latih dia orang gitu, tapi bila dah mula baca Quran, pilih satu. Saya sarankan pilih yang tengah lah, 4 harakat. Tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. InsyaAllah bacaan akan jadi cantik. Okey, so dah habis ini. Sama juga. Nanti saya pergi sini belakang ni. Ni bawah ni ada macam
Hazzil unsayain. Nampak ni? Unsayain. Yain. Okay, yain. Unsayain. Tu nanti ada bab ikhfa yang kita akan belajar nanti. Okey. Ini tadi yang saya cakap. Ta marbuta jadi ha. Bila kita sukun. Al-qari'atu. Al-qari'ah. Dia ha apa? Ha dada. Okay. Allah. Ha. Okay. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Okay. Ini daniyatun. Jadi daniyah. Semua ni akan bertukar menjadi apa? Menjadi ha. Okay. Sama juga. Semua jadi gini. Alright friends, bila kita waqaf. All okay? Kena? Alright, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. Semua hebat-hebat ni kat sini ni. Dan 10-6 minit masih boleh continue ke nak berhenti? Tinggal lagi 5 muka surat. Macam mana? Boleh lah cuba sikit Okay. So, di sini bersama ta marbuta. Okay. Sini juga. Safarah. Safaratin. Safarah. Lailatan. Lailah. Qataratun. Qataratun. Qatarah. Dan seumpamanya. Bil marhamati. Bil marhamah. Wal afidata. Wal afidah. Kemudian 71 mawazinuhu, walaupun ni ada tanda apa ni? Ini dipanggil dalam tajwid mad silah. Mad silah memanjangkan, mad yang memanjangkan huruf ini. Dhamir ni, huruf dhamir. Ni panggil dhamir apa? Macam he, she kan. He semua kan semua dhamir. Possessive pronoun and so on. Okay. Mawazinu, daripada mawazinuhu, 2 harakat kan. Kalau kita baca teruskan ada waw kecil dia panggil tu kan, waw kecil ni. Nampak tak waw kecil ni? Okey, ni waw madiyah, waw kecil madiyah. Waw mad kecil. Jadi mawazinuhu faulaika kan dia. Jadi kalau kita nak berhenti mawazinuh jadi gini. Taruh tanda sukun. Mawazinuh. Okey. Okey, dibaca sukun. Okey. Okey. Lain semua sama Fa'azarahu. Jadi fa'azarah di sini. Fa'azarah. Okey. Kemudian 72 ayatihi. Ni pun silah qasirah dalam tajwid silah qasirah dia pun silah juga tapi dia gunakan ya. Hi ayatihi, 2 harakat. Jadi nak berhenti wakaf ayatih. Ayatih, 1 harakat Sama juga di sini. Tuhita bihi, jadi tuhita bih. Ini dia. Tuhita bihi, ta adalah salah satu huruf-huruf qalqalah. Ingat tak? Qutbul jad ataupun baju di toko. Okey. Qaumihi, qaumih. Daripada 2 harakat jadi 1 harakat sukun. Okey, alright. Ahadun, ahad, ahad. Ini qalqalah, dal kena bunyikan d. Ahad, sama ahad, ahad tak betul Okey, so huruf akhir dibaca sukun ketika waqaf. Allahus samad. Okey, ni tadi lafzul jalalah saya nak terangkan tadi saya lupa Yang Allah lah tu 2 harakat. 2 harakat. Semua lafzul jalalah tu lillahi, dia bukan lillahi. Lillahi, 2 harakat. Fil masajid. Fil masajid. Hijaj. Hijaj. Samad. Samad. Ghadab. Ghadab. Ba pun salah satu huruf qalqalah. Ghadab, baris sukun Okey, lagi mana? Wasaqa. Sama wasaqa. Bunyikan qalqalah dia wasaqa. Kemudian mumazzaqa.
Mumazzaqin, mumazzaqa. Sini. Alright. Kiana. Kalau sini nampak ni. Ni satu dia ada, kita nak sukunkan dia tapi dia ada sabdu. Macam mana ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Macam mana ni Dia ada sabdu ni. How? Sabdu maknanya dia ada dua huruf kan? Qaf, qaf. Jadi kita kena qalqalahkan dia dan lantungkan dia. Bil haqqa. Dia tahan sikit. Bil haqqa. Bukan bil haqqa. Bil haqqa. Macam kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabba. Wa tabba. Dia tertahan sikit baru lepas. Maksudnya dia ada satu sukun, satu fathah. Dan lepas tu wama kasaba, tak ada. Kasaba gitu saja. Dia bukan kasaba. Dia pertama saja, ayat pertama. Wa tabba. Sebab apa dekat atas ba tu ada syaddah. Nanti pergi tengok Macam ni ghayabatil jubb. Ni. Ghayabatil jubb. Okay. Ni bawah ni, nampak ni. Ghayabatil jubb. Sama juga ini wal hajj. Wal hajj. Tertahan sekejap baru lepas. So bil haqqa. Bil haqqa. Keterangannya bunyi dia macam mana adalah bunyi pada makhraj huruf. Okay. Balik pada makhraj huruf bila kita do the waqaf. Makhraj mana apa? Tempat keluar huruf tu. Macam mana nak tahu tempat keluar huruf tu? Qaf macam mana? Taruhkan alif di hadapan atau hamzah. Example this one. Okay, saya tulis gini. Bil tawasan haqqa. Okay. Bil haqqa. Ada sabdu kan? So di sini hak ni macam mana kita nak tahu ni? So huruf qaf. Okay, kita taruhkan hamzah di depan bagi baris atas sukun pada qaf ni. Aqqa. Aqqa. Kalau ba ab. Kamu ab, kamu ab. Huruf bibir. Waw au. Nun an. Okay. This is the kaedah untuk kita kenal makharij wa sifatul huruf nantilah. Itu pun salah satu kursus yang saya ada anjurkan dulu. Di pergerak. Okey. Ada soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Boleh can follow lah Kita nak dekat habis dah. Okey, dan sini sama juga. Fanadau, so we practice what we have learned. Ada dalam tulisan, tak ada dalam bacaan atau sebutan. Kemudian kita ada sukun. Kita ada nak waqaf macam mana? Fa'aqara, jadi fa'aqar. Fa'aqar. Kita sukun pada ra sini. Fa'aqar. Wallaili iz adbar. Iz. Tamu iz. Jangan tarik lidah. Bila tarik lidah dia akan jadi qalqalah. Ini selalu banyak orang buat. Susah nak ubah bertahun-tahun. Iz. Kemudian pergi iz ad. Tamu dia jangan iz ad. Jangan alla kebanyakan alla dah mati dia beranak. Dah mati tanam. Kata guru saya dah mati tanam. Jangan beranak balik. Ada guru-guru saya. Guru saya nama dia sama dengan saya. Tapi dia hakim besar dekat tilawah antarabangsa tu, Datuk Salahuddin Omar Al-Hafiz. Tu salah satu guru saya, guru tajwid saya. Di Kampung Siglap. Dia datang Masjid Kampung Siglap twice a month lah dululah sebelum COVID dulu. Tahun 2007. Okay. Lagi apa nak tengok? Fasbir. Ra ada tipis. Fasbir. Kenapa ra tipis? Sebab huruf sebelumnya ba berbaris bawah. Okay. Fasbir. Jangan fasbir. Bila lidah kita naik ke atas dia jadi tebal. Fasbir. Tipis. Lepaskan dia. Fasbir. Jangan Bila dia jadi tebal. Fasbir. Okay. Ini kena banyak praktis. Wazahir. Aliyil kabir. Okay. Dan penghabisan ya.
Nampak ni Ibrahim, kenapa ni ada Yamad? Yamad Ibrahim, nampak tak? Ibrahim, Yamad kan? Tadi yang dia tunjuk tak ada Yamad kan? Ada Ibrahim macam ni, macam gini, lepas tu gini, kemudian dia ada gini kan? Yang ini ada ni, nampak ni? Yamadiyah. Ni ya, Madiyah sini. So ada ijaz dia. Tu nanti bila kita belajar mukjizat Al-Quran dalam penulisan, dia menerangkan sesuatu dalam hukum balaghah, penyampaian makna dia, apa yang Allah nak bagi tahu kita daripada penulisan, we will be able to know. Tapi kalau kita belajar daripada terjemahan saja, tak dapatlah. Terjemahan sebenarnya very literal translation. Okay, so we need to go into tadabbur. Tadabbur mana kita tengok dari segi bahasa dia, tengok dari segi balaghah dia, ma'ani dia dan sebagainya. Kemudian tengok daripada ijaz dia, kemudian ada macam-macam lagi lah. Sejarah dia kan, sirah. Okay. Fatarudha. Di berapa harakat ni? Fatarudha. Ada nampak macam gelombang ni kan? What is that? Ni menandakan mushba'. Mushba' maknanya panjang. Mat dia panjang. So apa makna dia ni? Kalau kita baca biasa, bergantung pada apa datang berikutnya sini. So dia biasanya 4 ataupun 5 harakat. Ataupun 6 harakat, bergantung pada hukum tajwid yang terpakai bila bertemu dengan kalimah yang selanjutnya. That one will be under tajwid lah. So kalau kita nak wakaf macam mana? Kita nak wakaf jadi fatarudha, 2 harakat sahaja. It becomes 2 harakat bila wakaf. Okay? Ni ramai pelajar pun tak tahu ni. So rabbuka fatarudha, berhenti situ. Kalau nak sambung, rabbuka fatarudha alam yajidka yatiman fa'awa. Itu dia akan apply 4 atau 5 harakat. So di sini kita belajar cuma nak wakaf. Jadi cuma berapa harakat tuan-tuan puan-puan sekalian? 2 harakat only. Fatarudha alam yajidka yatiman fa'awa. 2 harakat juga. Wa wajadaka dhallan fahada. 2 harakat juga. Tadi lang tu apa? Dia hukum tajwid lagi satu. Mad lazim kalimi musaqqal. Tu nanti dululah tu 6 harakat macam kita waladdallin sama. Okay, any question my friends? Salih di sini. Salih example macam ni minal hayy. Nampak ni ada sabdu ni. Minal hayy. Kita kena tekan dekat ya tu. Okay? Minal hayy. Hayy. Dia bukan minal hayy. Bukan minal hayy. Dia minal hayy. Anything bila wakaf kat ujung dia ada sabdu tu, kita kena pause a little. Bukan pause, kita tekan kat situ sikit. Are you okay? Sama juga minal ghayy. Minal ghayy. Ni mana saya perasan, mana saya tak perasan. Kalau antum nampak, let me know, then ask question, then I can explain to you lah. Okay, I think this is the end of our session for today. May all of you be granted by Allah Subhanahu Wa Taala good memorization, good understanding, good understanding, and then a good able to apply whatever that we learn. Inshallah, do a review on whatever that we have gone through. Kalau tak pasti, balik semula pergi yang pertama, sesi pertama, kedua. Pasal dia ajar ni ikut peringkat-peringkat. Nanti lama-lama kita akan apply lebih banyak hukum tajwid. Tapi pun secara umum sahaja, tak boleh in detail macam mana terjadi gini. Alright. Okay, my friends. So, insyaAllah, soalan-soalan, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, then mungkin saya nak ambil screenshot nanti sebentar lagi. Okay, can I close this share? Allahu Akbar. Tak ada soalan? Okay, saya stop the screen share. Siapa yang boleh tunjukkan muka, wajah, boleh tunjukkan. Siapa yang tak boleh, tak apa.
Marah dia. Ustaz nanti upload dekat YouTube. Ya. Upload. InsyaAllah. Saya akan upload nanti. Beri saya masa hari ini, saya ada program lagi selanjutnya, family program nanti insyaAllah. Yang saya dah upload 2 tu, antum dapat tak? Dapat. Dapat You can unmute Fitra. Fitra boleh unmute. Tadi saya mute kan. Oh, dia nak keluar kan, dah lambat Ustaz, Okey, tadi saya nak tanya. Boleh. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kenapa tu? Surah Al-Jumu'ah ayat 9, kenapa dengan surah Jumaat tu? Mungkin lain kali pun boleh lah. Boleh. Kalau lambat. Ayat 9, apa soalan dia? Tak ada huruf dia ada banyak di belakang. Di belakang. Misalnya? Like ha, mim, fa. Macam mana nak bunyikan tu? Okey. Nanti ayat 9 nanti saya cari. Okey. Minggu hadapan. Nanti remind saya minggu hadapan. Esok pun boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Besok kan minggu hadapan. Okey. Minggu hadapan ada Minggu hadapan ada insyaAllah akan ada face to face lah. Kita akan dapat bertemu semua. Cuma tempat saya belum dapat. Satu tempat tu kita inquire, dia penuh. Saya akan inquire lagi insyaAllah. Lepas esok lah kita dapat tahu kat mana-mana, nanti saya bagi tahulah. Kalau tak dapat, kita kena buat online, boleh? Tapi saya lebih suka suruh muka, sebab apa, kita dapat tanya betul-betul kan, nampak kan siapa nak tanya. Okay, InsyaAllah. Boleh siapa-siapa nak tunjukkan muka, wajah masing-masing. Saya ambil screenshot 1, 2, 3. Oh, ada baru masuk lagi. Siapa tadi? Oh, Fitra. Tadi dia terkeluar tadi. Okey, saya ambil lagi sekali. Okay, 1. Di mana dia? Dia tengah connect. Tunggu sekejap boleh. Okey, soalan sementara boleh tanya soalan. Okey, Fitra dah masuk balik. Okay, 1. Oh, dia keluar balik. Okeylah, tak apa. Ada siapa-siapa ada soalan? Masuk balik. Mungkin ada wifi issue mungkin. Ada apa-apa soalan lagi? Tadi banyak kita belajar hari ni kan? Cuba review balik video. Kadang-kadang kita ni bukan apa, ilmu tak sampai pada guru kita. Jadi kita belajar apa yang kita mampu. Saya pun 2007 baru saya perbetulkan apa yang saya belajar dululah. 2007 dulu. Jadi bila kita dah belajar ni, wajib untuk kita sampaikan lah, untuk memperbetulkan. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan. Soalan dulu, soalan. Okay, saya ambil gambar 1, 2, 3. Okey, lagi sekali Okey, terima kasih. So, soalan apa-apa soalan my friends? Ada yang wow kat bawah tu. Wow kat bawah kenapa? Wow kecil kan? Wow kecil. Ada dekat dalam surah Ayatul Kursi. Banyak ada. Dia lahu dipanjangkan 2 rakaat dua rakaat. Kalau baris depan dia macam wow kecil kan. Baris depan dia wow kecil lah. Dia 2 rakaat. Tapi kalau atas wow kecil tu ada macam panjang tu. Macam macam alis mata gini. Kening. Itu dia jadi 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kita wakaf jadi 1 harakat saja. Matikan saja. InsyaAllah. Semoga sesi ini bermanfaat untuk semua. Kita dapat manfaatkan untuk diri kita sendiri, memperbetulkan bacaan, dan juga kita dapat mengajar anak-anak dan cucu kita dengan lebih baik, dan Allah memberkati usaha-usaha kita supaya we teach the right thing at the right time, the first time, all the time, insyaAllah. Okay? Itu moto saya lah, ajar yang betul, tepat, first time and all the time, insyaAllah. Okay? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berhenti rekod.